Masa Carol tengah study kes ni memang agak berat juga guys. Daripada pelbagai sudut, semuanya berat tau. Sebab kes ni melibatkan seorang bayi yang masih kecil lagi, iaitu dia berusia lebih kurang 13 hingga 14 bulan sahaja guys. Maksudnya umur baby tu lebih kurang dalam setahun 1 bulan ataupun setahun 2 bulan macam gitu guys. Cerita ni melibatkan 3 orang, kira macam ada 3 watak utama lah dalam cerita ni. Yang pertama adalah Blaine Milam. Blaine Milam ni dia adalah tunang kepada watak kedua, iaitu Jessica Carson. Tadi Carol cakap ada 3 orang kan. Yang pertama Blaine Milam, yang kedua Jessica Carson, dan Jessica Carson ni sebelum dia bertunang dengan Blaine Milam, dia dah ada anak yang bernama Amora Ben Carson, iaitu Amora tu adalah watak yang ketiga lah dalam cerita ni. Kenapa Carol terangkan macam ni dekat korang? Sebab Carol nak bagi korang jelas, Carol nak bagi korang faham. Tak adalah bila Carol dah cerita nanti korang macam blur-blur kan. Video kali ini disponsor oleh Scarlett Whitening. Scarlett ada hantarkan kepada Carol produk penjagaan wajah. Kalau kulit korang jenis yang berjerawat, korang boleh pilih Acne Series. Kalau kulit korang jenis yang tak berjerawat, korang boleh pilih Brightly Ever After Series, yang dimana untuk mencerahkan kulit korang. So first kali adalah Acne Facial Wash, yang dimana ianya mengandungi glutathione, aloe vera, rose petals dan juga vitamin A yang bertujuan untuk membersihkan dan melembapkan kulit kita guys. Lepas korang dah pakai facial wash, korang dah lap muka korang, korang kena pakai Acne Serum pula, yang dimana bertujuan dia adalah untuk menyembuhkan jerawat yang tengah nak berkembang dekat muka kita tu kan. Sebelum dia berkembang, baik kita pakai dulu. Dalam Acne Serum ada tea tree water, ada salicylic acid, ada licorice extract dan Jeju Centilla asiatica. And for the last part, korang kena pakai Acne Cream. Acne Cream ni dia ada 2 tau. Satu untuk siang, satu lagi untuk malam. Function dia sama untuk membantu melembabkan dan merawat kulit berjerawat. Cuma untuk yang Acne Cream dia ada ekstra sikit, iaitu boleh melindungi sinaran UV daripada matahari. Untuk Acne Day Cream, dia ada double action salicylic acid, ada natural squalane, ada hexapeptide egg, ada natural vitamin C, ada triceramide, ada aqua peptide glow. Untuk Acne Night Cream pula dia ada CM Acne 2, natural squalane, hexapeptide egg, ada natural vitamin C, ada triceramide, aqua peptide glow dan juga pore away. Kalau korang dapatkan produk Scarlett Whitening, korang boleh dapatkan di Shopee ataupun link dekat bawah guys. So cerita dia bermula macam ni guys. Pada Januari 2008, Jessica Carson ni dia kenal dengan Blaine Milam ni masa diorang dekat sekolah menengah lagi tau. Bila dah kenal hati budi si Blaine Milam tu, and Jessica pun jatuh hati dekat Blaine. So tak nak tunggu lama, Blaine pun terus ikat tali pertunangan dengan si Jessica tu. And lepas diorang dah bertunang, diorang pun berpindah ke sebuah rumah yang diorang sewa tau. Rumah tu adalah rumah apartment, and kalau nak lagi tepat, rumah tu berada dekat Longview di Texas guys. And walaupun baby Amora tu anak kepada Jessica Carson tu, baby Amora tu bukan anak Blaine, tapi Blaine ni dia menunjukkan yang dia sangat sayangkan baby Amora tu guys. Dia macam anggap si Amora tu anak dia sendirilah pada mulanya. So pada musim bunga, iaitu antara bulan 3 hingga bulan 6 macam gitu, tahun yang sama 2008 juga, si Jessica ni dia pergi beli papan Ouija tau. Dia punya game tu lebih kurang sama macam Spirit of the Coin tau. Kena ada shilling, lepas tu letak jari dekat atas shilling tu. Kalau ada 2 orang, maknanya kena ada 2 jari yang diletakkan dekat atas coin tu guys. And dah lepas semua barang dah settle, barulah boleh panggil setan. So bila kita dah ready semua, dah letak apa semua tu, dia ada macam-macam cara kalau nak panggil. Salah satu dia, kita kena tanya macam gini kalau kau ada dekat sini, buktikan. And then coin tu akan bergerak ke tulisan yes dengan sendirinya. Atas papan tu kan ada yes, no, home, goodbye, A, B, C, D, E, F, G and so on lah. So coin tu akan bergerak dengan sendirinya ke arah yang itulah. Korang jangan cuba-cuba pula, syirik tu, memuja setan. Okay, so sambung cerita balik. Bila si Jessica tu dah beli papan Ouija tu, dia pun bawa lah balik ke rumah diorang. Tujuan si Jessica beli papan Ouija tu adalah sebab dia nak cuba untuk berkomunikasi dengan bapak dia yang dah mati tau. Bapak dia mati masa dia berumur 10 tahun, dan masa kejadian tu dia adalah orang yang pertama yang jumpa mayat bapak dia tau. So hasil siasatan daripada pihak polis mendapati bapak dia tu mati sebab bunuh diri. Jadi dekat sini si Jessica tu tak percaya yang bapak dia tu bunuh diri. Tak percaya Jessica rasa bapak dia tu mati disebabkan dibunuh oleh seseorang, ataupun mungkin mak dia yang bunuh bapak dia. So that is why lah dia cuba untuk beli papan Ouija tu untuk cuba berkomunikasi, untuk berkomunicate dengan roh bapak dia. So dipendekkan cerita, Jessica pun ajak si Blaine tu untuk main, untuk join sekali dia main benda Allah tu lah. And then diorang pun main lah berjam-jam. Sampailah pada satu tahap tu, tiba-tiba je Blaine punya suara bertukar jadi suara yang garau guys. Bila je suara garau Blaine tu dah keluar, jadi diorang pun stop main. Si Jessica tu stop main. Bila dia tarik jari dia daripada coin
Blaine tu, Blaine pun jadi okey balik. Jadi keesokan harinya Jessica dengan Blaine ni rasa macam ada something yang duduk dekat rumah diorang tau. Lepas diorang main benda tu, something tu maknanya setan lah kan. Barang-barang jatuh, kerusi bergerak sendiri, lepas tu ada bunyi-bunyi suara-suara yang pelik-pelik. Benda ni tak boleh nak diterangkan secara spesifik tau, sebab dekat artikel-artikel ataupun dekat info-info diorang tak ada ceritakan dengan lebih detail pasal benda ni semua. So hari makin teruk gangguan yang diorang terima lepas diorang main Ouija board tu. So disebabkan diorang rasa takut apa-apa jadi dekat diri diorang kan, diorang pun buat keputusan untuk berpindah ke rumah maknya si Blaine tu yang berada dekat Texas juga. Lepas je diorang dah belah daripada rumah sewa tu, tuan rumah tu pun datanglah nak cek rumah tu kan. Bila tuan rumah tu masuk je rumah tu, dia pun mendapati rumah dia tu ditinggalkan dalam keadaan yang bersepah. Dekat dalam peti ais masih ada makanan, and tuan rumah tu juga jumpa dadah guys dekat dalam rumah tu. Bukan setakat dadah, bukan setakat rumah bersepah, tapi tuan rumah tu juga jumpa pisau dekat dalam tempat yang kita nak flush dekat toilet tu kan. Nak flush tu dekat dalam tu kan, atas dia tu kan boleh buka kan. Jadi bila dibuka ada pisau diselitkan dekat dalam tepi-tepi tu guys. So dekat sini dia macam ada something wrong sikit guys. Tapi time tu belum lagi So lepas je daripada kejadian tu, kawan-kawan dia nampaklah perubahan yang terjadi dekat diri diorang kan. Sebelum ni Jessica ni seorang yang suka bercantik-cantik tau, suka pakai lawa-lawa, suka pakai memang yang Vogue. Tapi lepas je kejadian tu, dia terus jadi kusut masai, macam tak terurus gitu tau. And then si Blaine ni pula, dia jadi lebih kepada pendiam tau. And lagi satu info kira dapat dari pasal si Blaine ni, rupanya sebelum si Blaine tu kenal dengan Jessica, si Blaine ni pernah ada kes gangguan seksual kepada budak bawah umur tau. Budak tu guys baru je 11 tahun tau. And dia pergi pecah masuk ke dalam bilik budak tu, and dia pergi letak gambar lucah berserta dengan nota dekat dalam laci meja budak 11 tahun tu guys. Dalam nota yang ditinggalkan tu, dia tulislah benda-benda yang diorang boleh buat kalau diorang bersama. Faham-faham sendirilah. Takkan benda tu pun kira nak terangkan kan. And then tak tunggu lama, kantoi. Si Blaine tu kena penjara selama 180 hari dan dilarang untuk ke mana-mana tempat yang ada budak-budak guys. And then kita sambung balik. Lepas je diorang dah berpindah dekat rumah mak diorang tu pada bulan September 2008, bapaknya si Blaine pula meninggal dunia akibat stroke. Si Blaine ni dengan bapak dia tu memang boleh dikatakan rapat lah sejak dia daripada kecil lagi tau. Time kecil-kecil dulu, bapak si Blaine ni rajin untuk layan dia, tengok kartun sama-sama, buat benda sama-sama. Kira bonding time dia tu memang selalu dengan bapak dia lah. So dekat sini dia agak terkesan dengan pemergian bapak dia tu guys. Jadi disebabkan dia macam rindu gila dekat bapak dia, si Blaine ni pergi beli Ouija board tu guys. Kali ni diorang nak berinteraction dengan bapaknya Blaine dengan bapaknya Jessica. 2 in 1 guys. So diorang pun panggil, and benda tu pun datang. Bila dipanggil memang datang lah. Diorang pun borak dengan benda tu lebih kurang 8 jam. Sampai pada satu tahap tu, tiba-tiba je Blaine kena rasuk dengan setan, and benda tu cakap macam ni tau. Aku akan ambil roh Blaine malam ni. And si Jessica tu macam fucked up lah kan. Kalau maknanya dia ambil roh Blaine, maknanya Blaine tu akan mati lah kan. Betul tak? Jadi si Jessica tu macam pelik, bukan macam pelik, dia macam takut tau, macam fucked up lah. Dia tak tahu dia nak buat apa kan. Dia just macam, aku patut buat apa Patut ke aku panggil paderi ke siapa-siapa ke untuk minta tolong kan. And dalam pada masa yang dia tengah fikir siapa yang dia nak minta tolong tu, tiba-tiba je si Blaine tu jadi okey balik, and dia terus keluar daripada bilik yang diorang tengah main Ouija board tu. Tak lama lepas tu dia datang balik dekat dalam bilik tu, and dia bagi tahu dekat Jessica bukan dia je yang kena rasuk tau. Maksudnya bukan Blaine je yang kena rasuk, tapi anak diorang sekali tu, si baby Amora tu kena rasuk sekali guys. So kira anjak sikit ke depan. So masa dah kena tangkap tu, Jessica bagi tahu dekat pihak polis yang di mana masa tu Blaine bagi tahu dekat Jessica yang anak dia tu pergi pukul kepala dia sendiri dengan menggunakan hammer. Kau bayangkan budak umur 1 tahun lepas tu dia kena rasuk, lepas tu dia pergi ambil hammer, dia pergi hantuk kepala dia. Tapi time tu dia cakap kena rasuk tau. Itu apa yang Blaine tu bagi tahu dekat Jessica. Lepas tu bila Blaine dah bagi tahu dekat Jessica, lepas diorang dah kena tangkap, Jessica cerita macam gitulah. Korang faham kenapa Blaine yang cakap macam gitu? Sebab yang nampak benda tu, yang nampak situation tu hanyalah Blaine saja. Lepas Blaine dah nampak, baru dia akan bagi tahu kepada Jessica. Sebab tadi Jessica stay dekat dalam Ouija board kan. Masa dia dah kena rasuk tu, lepas dia dah keluar, lepas dia dah okey, hantu tu dah keluar, dia keluar kan, dia keluar daripada bilik tu kan. Masa tu lah benda tu terjadi guys. So Jessica tanya dekat Blaine, apa yang kita nak buat sekarang ni tau? Kita pergi ke gereja minta tolong dengan paderi ke macam mana sekarang ni? Ke nak minta tolong dengan menteri ke macam mana? Minta tolong dengan menteri Mat. Yang minta tolong dengan menteri tu memang betul tau, dia cakap macam gitu. Bukan Carol nak gurau ke apa tau. Carol memang dengar daripada recording suara Jessica sendiri yang di mana dia cakap dia nak minta tolong dengan menteri. Kalau dah benda-benda macam gini, kau minta tolong dengan menteri pun memang tak ada gunanya. Menteri tak boleh nak buat apa. So lepas je Jessica cakap macam itu, tiba-tiba si Blaine tu cakap Tuhan bagi tahu dekat dia, maknanya Tuhan bagi tahu dekat Blaine
Blaine, semua ni dah terlambat. Kalau baby Amora tu tak pergi ke syurga sekarang, even kalau baby Amora tu hidup pun, dia akan membesar dengan setan. Maksud kalau tak pergi ke syurga sekarang tu, maknanya kena bunuh Amora sekarang lah. Jadi guys, pada 2 Disember 2008, Blaine dengan Jessica kena dadah dulu. Kena dadah Lepas dah kena dadah tu, diorang pun dah hide. Diorang terus bunuh Amora dengan menggunakan hammer. Lepas dah bunuh baby Amora tu, diorang keluar pergi ke pajak gadai untuk jual beberapa barang untuk mendapatkan duit guys. And bila dah dapat duit, diorang pun terus pergi beli rokok. Isap rokok dulu sementara anak diorang tu ditinggalkan dalam sebuah lubang di dalam tandas guys. Dan tu memang dah tak bernyawa guys. Lepas je diorang dah balik daripada pajak gadai tu, diorang dah isap rokok apa benda semua tu, diorang pun terus buat panggilan polis. And boom, dia cakap ada orang lain yang pecah masuk ke rumah diorang and pergi bunuh si baby Amora tu guys. Dia cuba untuk pusingkan cerita tau, tapi tak berjaya lah. Akhirnya Kantoi and si Blaine Milam tu dengan Jessica Carson tu ditangkap dan dipenjarakan guys. Kalau korang nak tahu ada 24 kesan gigitan dekat seluruh badan Amora. Beberapa tulang rusuk Amora pun patah akibat dipukul dengan hammer. Dan juga ada beberapa kesan melecet dekat seluruh mukanya Amora tu. Teruk guys, maknanya diorang bukan setakat pukul dengan hammer je. Diorang siap gigit man. Kero tak sure sama ada diorang ni betul-betul kena rasuk atas pengaruh dadah. Sebab diorang ni main dengan dadah tau. Main dengan dadah tu memang tak nak cakap apalah. Halusinasi dah high kan, dah kebulan sangat kan. Macam-macam boleh jadi man. So guys, finally Blaine dikenakan hukuman mati dan Jessica pula kena penjara seumur hidup. Beginilah cerita dia. Just a short story. Kero cuba cari dengan lebih detail tapi tak jumpa. Kalau korang tahu dengan lebih lanjut, boleh komen. Bolehlah korang komen dekat bawah ni guys. See you on next video. Assalamualaikum. Bye bye.